Right. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazlin binti Muhammad Masdi dan untuk pelajar-pelajar saya boleh panggil saya Teacher Lin. Okay. Hari ini topik kita pada hari ini ialah impuls dan daya impuls. Okay, jom kita pergi tengok lebih detail. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan satu video lah kepada pelajar saya. Ikutkan dulu. Okay, nanti bagi tahu dengar ke tak ya. Okay, jom kita tengok video ni. Okey, cukup untuk seronok seketika. Kita tengok lihat video ini. Okey, anda lihat, dengar dan nampak ke apa yang saya kongsikan? Nampak. Okey, nampak, alhamdulillah. Okey, melalui video pertama ni, okey, tajuk kita apa tadi? Ingat tak? Impuls dan daya impuls. Mudah je kan? Okey, persoalan yang berfikir, persoalannya adalah bagaimanakah cara memukul bola yang terbaik agar bola bergerak lebih laju? Okey, hold on ya pelajar-pelajar saya. Kalau ada jawapan simpan dulu sebab saya nak share lagi 2 video. Stay tune. Banyaknya. Okey. Tak lampu. Ouch, sakit. Okey, untuk video kedua ni pula, persoalannya adalah bagaimanakah seorang pemain rugby mengelak rasa sakit semasa merempuh dalam permainan? Ada jawapan? Okey, tak apa, simpan dulu Ready? Let's do it. Drop that sucker. Yeah. Bingo! Whoa, whoa, whoa! Okey, timbul je, cantik, bulat. Dia tak ada pecah. Jadi rasa-rasa dari semua video yang saya kongsikan tu, apa jawapan dia ya pelajar-pelajar saya? Jawapan dia mudah je. Impuls dan daya impuls. Tapi tak dapat markah. Jawab macam ni. Jadi kita akan teruskan dengan lebih mendalam dengan mengetahui definisi impuls dan daya impuls. Okey semua bersama saya lagi ke? Bersama. Masih. Okey, jom. Oh, ada video lagi rupanya. Kita nak tambah pengetahuan dengan situasi ni ya. Jom kita tengok. Okey. Aurat dia cikgu. Okey, tak apa, kita halalkan dalam pelajaran. Rasa-rasanya berkaitan dengan topik kita ni, yang saya tunjukkan slow motion daripada atlet ni, kaki dia tu ada sebab dibengkokkan sebelum mendarat. Rasa-rasa sebab apa? Rasa je. Masam ke? Jangan bagi patah. Tambah masa. Okey. Tak nak bagi sakit. Okey, nice try Darwish. Nice try semuanya. Rupanya kan kaki dibengkokkan sebelum mendarat, kita nak tingkatkan masa hentakan ataupun masa hentaman lah. Ya? Jadi apa yang jadi bila masa hentakan meningkat, daya impuls berkurang. Dan kesimpulannya orang tu pelajar tu, atlet tu kuranglah berasa sakit. Tapi jangan awal-awal dah bengkok kaki. Masa dia lari dia bengkok kaki. Tak boleh macam tu. Okey, kita dah seronok tengok macam-macam situasi yang berkaitan dengan impuls dan daya impuls. Tapi pelajar-pelajar tahu tak apa maksud sebenar impuls? Dia dua perkataan mudah sahaja. Ia adalah perubahan momentum. Dan daya impuls pula memberi maksud
kadar perubahan momentum dalam pelanggaran. Okey, untuk pelajar-pelajar saya, rumus-rumus yang penting dalam topik ini adalah impuls equal to FT equal to MV tolak MU, di mana F merupakan daya yang bertindak dan berunit N, T pula merupakan masa tindakan atau hentaman yang berunit second, MV tolak MU adalah kadar perubahan momentum dan hasil impuls berunit kg meter second atau Newton per second. Okay, bagi daya impuls pula, rumus ni penting ya untuk kedua-dua ni kita akan guna untuk perkiraan untuk solve problem berkaitan dengan topik ini. Okay, untuk daya impuls, F equal to MV tolak MU per T. M seperti yang kita tahu merupakan jisim objek, U adalah laju awal, V adalah laju akhir, T adalah masa tindakan dan unit untuk daya impuls adalah Newton. Okey, semua semangat lagi nak belajar? Semangat. Semangat. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Dan hashtag tu penting ya. Doktor, saya ada soalan. Ya, walaupun belum sesi Kenapa? soalan dibuka, boleh-boleh. Okey, apa dia tu? Kenapa Newton per second untuk impuls sedangkan F dengan T duduk sebelah-sebelah? Kan. Jadi saya mungkin ada kesilapan di sini. Jadi terima kasih kerana fokus dengan kesilapan ini. Jadi betul. Okey. Jadi kesimpulan daripada pelajaran saya, kesimpulan awal yang saya boleh lakukan ini adalah jika masa pelanggaran besar, ya, daya impuls yang dikenakan akan berkurang. Dan persoalan saya di sini untuk anda semua, bagaimana cara untuk mengurangkan kesan daya impuls? Okey, yang nombor satu tu kita dah bincangkan, saya dah kongsikan video, dan nombor dua tu macam video yang mana? Pelajar saya. Video tembikai. Betul Darwish, tepat sekali. Okey, yang nombor 3 ni, kalau kita perasan dekat bahagian depan dengan belakang kereta mak ayah kita, dia diperbuat betul lah, dia diperbuat daripada logam lembut. Sebab apa logam lembut? Sebab dia nak mudahkan remuk bila berlakunya kemalangan. Jadi time impact dia akan meningkat. Okey, untuk seterusnya, contoh yang lain untuk mengurangkan daya impuls adalah seperti beg keselamatan udara yang kita gunakan dekat dalam kenderaan, di mana fungsinya adalah untuk memanjangkan masa hentaman kepada kita. Jadi time impactnya juga adalah tinggi. Kita pun kurang sakit. Okey? Okey, pelajar saya, untuk statement yang saya berikan ini, betul ke salah? Betul. Pertama. Kenapa? Betul. Sebab berkadar entah. Okey, kerana masa dan juga impuls adalah masa dan juga daya impuls. Kita tak boleh silap masa dan daya impuls adalah berkadar songsang, manakala masa dan juga impuls adalah berkadar terus. Okay, we go next to the next slide. Okay, kita sekarang akan mengetahui tentang kesan tindakan ikut lajak atau dalam bahasa Inggeris adalah follow through ke atas magnitude impulse. Jadi gambar rajah yang saya sediakan ini adalah dia sedang menyepak bola. Jadi apa yang berlaku waktu Cristiano Ronaldo ni sepak bola? Waktu dia sepak bola tu, bila ada berlaku pelanggaran di antara hujung kasut dengan bola, okey, hujung kasut emas itu dengan bola, jadi yang jadi adalah masa sentuhan akan meningkat antara bola dan kaki pemain. Okey.
seterusnya menjadikan perubahan momentum yang besar. Dan melalui itu, bila dah masa pelanggaran besar, kesan impuls, saya ulangi, impuls akan menjadi besar, menyebabkan bola bergerak dengan dengan halaju yang sangat tinggi. Itu yang goal tu. Sesiapa nak jadi macam tu bolehlah ikut aplikasi yang saya kongsikan ni. Okay, kita sekarang akan pergi kepada kepentingan ciri-ciri keselamatan dalam kenderaan. Okeylah, kita flashback sikit. Yang tadi tu kita bincangkan pasal airbag kan. Tapi selain pada tu ada lagi benda yang penting. Ada ciri-ciri keselamatan lain yang perlu kita tahu. Contohnya macam penyandar kepala. Penyandar kepala, cermin hadapan, zon remuk hadapan, bumper getah, beg udara, tali pinggang keledar. Alright. Semua ni dia mainkan peranan untuk masing-masing lah. Ada yang perlukan sekejap. Semua ni melibatkan daya impuls dan masa impak. Di mana daya impuls, contoh cirinya adalah beg udara dan bumper getah. Dua ni daya impuls dikurangkan. Jadi masa akan bertambah. Oleh itu, kita boleh summarizekan bahawa masa dan daya impuls berkadar songsang. Okay guys. Macam mana? Okay, sorry. Tak apa, saya abaikan annotation saya tu. Kita akan teruskan dengan video mengenai ciri-ciri keselamatan. Okay, ini contoh. Kalaulah kita ni tak adakan beg udara kat dalam kereta, hancur kepala. Semua hancur. Tengok Hilang muka. Kaki pun auto terbengkok. Itulah. Lepas tu yang ni pula teruskan tengok. Okey, tadi tu dah bagi dua contoh kenapa penting ciri keselamatan seperti beg udara dalam kenderaan kita. Okey guys, kita akan ke seterusnya. Jadi saya nak tanya dekat pelajar-pelajar saya ni. Daya impuls yang kita bincang-bincang tadi banyak yang cerita pasal rendahkan. Tapi nak tanya, daya impuls yang tinggi ni penting tak penting ke? Penting. Penting Kenapa? Okay, saya bagi jawapan. Ikut situasi. Kalau kita nak daya impuls tu tinggi ke, nak rendah ke, ikut situasi. Macam saya nak ketuk kan. Nak ketuk paku menggunakan penukul. Ini melibatkan daya impuls yang tinggi. Sebab bila kita ketuk paku dengan laju menggunakan penukul, menghasilkan perubahan momentum dalam masa yang singkat. Jadi daya impuls akan menjadi besar. So paku akan masuk ke dalam kayu. Okey, seterusnya. Okey, apa yang saya tunjukkan ni? Okey, saya tunjukkan tentang hukum gerakan Newton ketiga. Yang mana hukum gerakan Newton ketiga melibatkan dua daya iaitu daya tindakan dan daya gerak balas. Dan saya akan bagi contoh, sekiranya objek A mengenakan satu daya F ke atas objek B, maka objek B akan mengenakan satu daya tindak balas yang sama tetapi pada arah yang bertentangan. Macam ni contoh pertama ni,
boleh tengok yang sebelah kiri adalah daya tindak balas dan sebelah kanan adalah daya tindakan. Contoh kedua pun sama, ya, yang memberi contoh hukum gerakan Newton ketiga. Kiri dan kanan adalah sama tapi berbeza arah. Dan seterusnya. Contoh seperti ini, daya tindak balas ke atas kaki di kiri dan di kanan adalah daya tindakan ke atas bola. Alright. Sekarang saya nak kongsikan soalan. Okey, soalan ni saya akan kongsikan dan ini merupakan latihan yang anda perlu lakukan dan submit kepada saya lah. Okey. Jadi ini merupakan contoh soalan impuls. Saya akan kongsikan di akhir kelas, selepas kelas. Dan soalan kedua melibatkan daya impuls. Okey. Soalan ni anda akan lakukan perkiraan ya berserta dengan penjelasan. Ya. Okey. Jadi itu saja daripada saya untuk topik impuls dan daya impuls. Jadi sekiranya ada persoalan berhubung dengan topik ini boleh diajukan di laman yang tertera seperti Facebook, email dan WhatsApp. Okey, terima kasih. Thank you, Cikgu. Thank you, Teacher Lin. Thank you, teacher. Sama. Saya tak ada email teacher. Saya dapat kongsi